Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجادة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmatnya, kerana dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang pada kita dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruang pada kita untuk kita menambahkan amalan-amalan ketakwaan kepada Allah, yang mana dengan sebab amalan-amalan ini Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan amalan-amalan ini menarik rahmat Allah SWT, supaya kita dan seluruh umat dilingkungi dengan rahmat dan taufiknya. Alhamdulillah, kita berada di muka surat 312, iaitu hadis yang pertama di dalam kita bab takdir, bab beriman dengan takdir. Masya Allah, semalam telah kita definisikan apa itu takdir. Takdir ialah ilmu Allah. Takdir ialah ketetapan yang mana telah ditulis oleh Allah di dalam pengetahuannya. Hanya kesemua takdir ini di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengetahuan Allah lah kita panggil dia ilmu Allah, di dalam pengetahuannya, di dalam pengetahuan Allah, iaitu di dalam ilmunya. Dan pengetahuan inilah yang kita panggil dia ialah takdir. Pengetahuan inilah yang kita panggil dia takdir. Allah Ta'ala yang tahu, tidak ada siapa yang tahu. Allah sahajalah yang maha mengetahui. Malaikat pun tidak tahu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah sembunyikan daripada pengetahuan manusia. Satu, ketetapan Allah, yang mana pengetahuan Allah yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Dan kita sebagai manusia bernama mukallaf. Kita sebagai manusia bernama mukallaf. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh. Dan kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengetahui tentang takdir tersebut. Untuk mengetahui tentang takdir, kita buat apa yang Allah perintahkan pada kita saja, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga kita manusia bernama mukallaf. Kita diperintahkan dan kita diberi pilihan. Kita ada pilihan. Kita tidak boleh, kita diberi pilihan. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidak boleh kita lakukan keinginan kita kecuali apa yang Allah inginkan, apa yang Allah nak. Jadi Allah nak itulah dia zahirkan dengan bentuk perintah. Jadi apa kehendak kita, apa tanggungjawab kita, kita kena lakukan sebagaimana yang Allah inginkan. Begitu. Dan kita kena beriman dengan takdir. Setelah kita berusaha, kita serah kepada Allah. Itu bukan lagi ketentuan kita. Nanti kita akan belajar tentang hadis-hadis apabila satu orang sahabat, nanti
kita akan sebutlah nanti. Hadis itu akan datang di dalam bab ini. Jadi kita mengikuti sepenuhnya bab ini. InsyaAllah dengan itu Allah SWT beri sedikit kita kefahaman untuk kita memahami tentang perkara ini. Pertama, penetapan takdir 500 tahun sebelum kejadian langit dan bumi. Penetapan Allah dah tetap takdir tadi bagi semua makhluk ini ialah sebelum 500 tahun sebelumnya Allah mencipta langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanatin. قال وكان أرشه على الماء رواه مسلم. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menulis ketetapan, yakni Allah telah menulis ketetapan. Takdir telah ketetapan Allah bagi seluruh makhluk 50,000 tahun sebelum dia mencipta langit dan bumi. Baginda bersabda, dan singgah sananya berada di atas air. Dalam satu riwayat dinyatakan, tengok Allah kita tengok 500,000 tahun, 50,000 tahun. Jadi dalam kadang-kadang satu riwayat dengan satu riwayat. Kadang-kadang ada juga Quran yang Allah nyatakan di situ berbeza dengan hadis yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Dan perbezaan itu kita panggil dia perbezaan dari sudut lafaznya. Jadi untuk menghilangkan perbezaan tadi, untuk menghilangkan perbezaan itu, maka kita memakai 3 konsep. Ulama memakai 3 konsep. Satu ialah dengan cara tatbik, kita sinambungkan perkara tersebut. Satu lagi ialah dengan kita rajih dan marjuhkan. Manakah perkara yang perlu kita rajihkan, utamakan, manakah perkara yang kita kurang utamakan. Dan kalau kita tidak ada konsep itu, ulama kata kita pakai kaedah nasih dan mansuh. Ayat ini menasahkan ayat yang sebelumnya, memansuhkan ayat yang sebelumnya. Dan hadis ini memansuhkan Al-Quran ataupun ayat-ayat hukum-hukum di dalamnya. Perbahasan itu di dalam perbahasan di dalam Kitabul Ilmu ya. Jadi dalam satu hadis dinyatakan bahawa Allah menetapkan ketetapan pada tempoh yang lain. Tempoh yang lain kata 50,000 tahun, kata tempat yang lain. Jadi ia berbeza dengan hadis yang menyatakan 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ada hadis menyatakan Allah telah menetapkan 40 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam. Nanti kisah Nabi Adam nanti Allah SWT tetapkan kepada Adam untuk makan buah khuldi 40 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi perbezaan ini akan dijelaskan pada muka surat 80, pada hadis yang ke-81 nanti. Pada hadis ke-81 kita akan jelaskan kenapa ada 40 tahun, kenapa ada 50,000 tahun. Kenapa perbezaan itu berlaku? Kenapa perbezaan itu berlaku? Jadi kita akan bahaskan pada hadis yang ke-81 nanti, bracket nombor 3. Okey. Satu persoalan, pengiraan masa dan tarikh ada dengan pengiraan perjalanan bulan atau matahari. Kita kira ni tahun kita ialah tahun matahari, tahun bulan dan tahun matahari. Sama ada kita kira melalui qamariyah ataupun kita kira melalui samsiyah. Tahun samsiyah ialah tahun ni lah, tahun Masihi ni lah. Kita kira mengikut Januari, Februari sehingga ke Disember. Kalau kira samsiyah pula kita kira dengan
dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jadi sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum penciptaan langit dan bumi, belum wujud lagi matahari dan bulan. Jadi bagaimana pengiraan 50 tahun ini? Ini juga dijawab pada hadis yang berikutnya. Kita akan jawab pada hadis yang berikutnya. Jadi 50,000 tahun tu kira dari sudut mana? 50,000 tahun tu kira dari sudut mana? Sebab bagi insan untuk mengira hari itu dengan matahari, dengan berpandukan pada matahari dan berpandukan kepada sistem pergerakan bulan dan sebagainya. Tapi Allah mencipta 50,000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. 50,000 tahun. Masa tu belum ada matahari lagi. Belum tu masa ada tu belum ada bintang, belum ada matahari dan bulan lagi. Jadi 50,000 tahun bagi manusia tadi adalah dikira dengan penciptaan dikira dengan pengiraan matahari dan bulan. Masya-Allah. Tu kita akan ceritakan sedikit demi sedikit. Jadi Allah telah tetapkan. Sebenarnya kita kena faham dah pengiraan tu pun kan, dan kita dah belajar dah. Kita dah belajar dah. Kehidupan di dunia ini tidak boleh dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dan Allah SWT pun dah bagi tahu dah, satu kehidupan hari di akhirat sama dengan 1000 tahun pada pengiraan kita di dunia ini. Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun pada pengiraanmu. So kita akan terangkan pada hadis yang akan datang nanti, yang seterusnya. Okey. Pada takdir pada setiap sesuatu. Jadi takdir ni Allah dah bagi pada setiap sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beriman dengan takdir. Kita diperintahkan, salah satu daripada rukun iman ialah kita beriman dengan takdir. Kita percaya kesemuanya itu ketetapan yang Allah telah tetapkan di dalam pengetahuannya, tidak siapa pun tahu. An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzu wal kaisu, rawahu Muslim. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara itu bersandarkan kepada ketetapan sehinggalah kelemahan, yakni dari sudut kebodohan dan juga kepandaian, lemah atau pandai, cerdik atau segala-galanya di dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita mula-mula sekali beriman. Hadis-hadis yang dibawa oleh pengarang ialah untuk kita pertama sekali tanam dalam diri kita bahawa kita beriman dengan takdir. Cuma macam mana untuk kita menjalani kehidupan, supaya kita meyakini kesemuanya tadi adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Setiap perkara ini bersandarkan kepada ketetapan, sehingga sifat insan juga telah ditetapkan seperti cerdik, lemah, kuat dan sebagainya, sebagaimana yang telah disebut dalam hadis wafat Abdul Qais. Kan Abdul Qais tu kenapa dia kata kehebatan ini ada di dalam, kenapa Allah Ta'ala, Nabi kata itu adalah anugerah Allah yang dianugerahkan kepada kamu, dan kesemuanya itu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada orang mendapat sebahagian begini, ada orang mendapat sebahagian. Allah boleh buat apa yang dia kehendaki, dan tidak ada siapa boleh tanya Allah kenapa dia melakukan demikian. Tetapi Allah mengatakan bahawa kita akan disoal olehnya. La yus'alu amma yaf'alu. La yus'alu amma yaf'alu. Hum yus'aluna. La yus'alu. Tidak ada siapa pun yang boleh tanya kenapakah dia melakukannya. Jadi Allah Ta'ala kata tak ada siapa boleh tanya. La yus'alu. Tiada siapa. La yus'alu. Tidak ditanya amma yaf'alu. Tidak ditanya apa yang dilakukan olehnya. Mana tak ada siapa boleh tanya kenapa dia buat macam ni. Hum yus'aluna.
Tetapi Allah mengatakan kita kesemuanya akan ditanya oleh Allah dengan apa yang kita lakukan. Allah akan tanya kita, tapi Allah kata engkau jangan tanya aku apa aku buat. Jadi kan kalau kita bos kata, kita akan tanya, bos kenapa buat ni? Jangan tanya. Ni kerja orang tua aja. Orang budak-budak tak boleh tanya. Kalau selalu mak kita kan kata macam tu. Mak kenapa macam ni? Engkau jangan tanya benda ni. Engkau jangan tanya benda ni. Ni kerja orang tua. Begitu je. Macam mana kita tidak boleh bertanya kenapa mak-mak kita, ayah-ayah kita melakukan demikian. Dia kata engkau jangan tanya, ni orang tua punya kerja. Engkau jangan dengar, ini orang tua punya kerja. Budak-budak membuat kerja dia je. Begitu juga kita manusia, kita kena buat kerja kita sahaja. Apa Allah perintahkan kita. Sebab dalam sudut yang lain, dari sudut yang lain, Allah memberi kita tanggungjawab. Dan tanggungjawab itu mesti kita tunaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sekarang buat apa yang Allah perintah pada kita. Jangan kita buat perkara yang mana Allah tak perintah pada kita atau Allah larang pada kita. Okey, itu kita mesti letak minda dalam diri kita. Itu mesti kita letak minda dalam diri kita. Cuma kenapa Allah bagi tahu takdir itu di dalam pengetahuannya? Sebab Allah nak suruh kita redha. Allah nak suruh kita redha dengan apa yang Allah tentukan pada kita. Seorang guru dia telah ajar anak murid dia, kau baca doa ni. Bismillahi wa billahi. Allah bismillahi wa billahi. Baca doa ni. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca doa ni pada permulaan hari, maka kamu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 3 penyakit. Satu ialah penyakit kusta, tak akan kena penyakit yang berat. Kedua ialah tidak akan kena satu penyakit kusta, dan kedua penyakit sopak, abros, iaitu penyakit sopak yang maknanya kita panggil albino tu, badan jadi albino. Ketiga ialah kamu akan diselamatkan daripada penyakit angin ahmar. Jadi selepas memberi doa tu kepada pelajarnya, selepas berapa lama tuan guru dia kena angin ahmar, tuan guru dia kena stroke. Jadi anak murid pergi tanya tuan guru dia, tuan guru, kenapa tuan guru bagi tahu kami kalau baca doa ni terselamat salah satunya daripada stroke, tapi kenapa tuan guru kena juga selepas ke tuan guru baca doa tadi? Dia kata itulah kita kena redha dengan takdir Allah. Pada malam yang mana aku nak kena stroke itu, Allah lupakan aku daripada membaca. Pada hari yang aku nak kena tu, Allah lupakan aku untuk bacakan doa ini. Jadi bila Allah lupakan aku untuk baca doa ni, maka dah aku telah kena, dan aku redha dengan ketentuan Allah setelah dah aku berusaha juga. Tapi hari nak kena tu, Masya Allah, kita kena redha dengan. Sebab tu Nabi SAW mengajar kita, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita keluar rumah, kita kena baca doa ni, Allah akan selamatkan kita. Jadi kita buat persiapan, kita buat segala perintah yang mana Allah perintahkan pada kita melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa kalau naik kenderaan, Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lepas kita baca satu doa lagi dalam ayat Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'a qabsatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dalam menerangkan ayat ini, wa ma qadarullah ni, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, siapa baca doa ni, Allah akan selamatkan semua kenderaannya.
Allah SWT akan selamatkan dirinya, Allah SWT akan selamatkan orang yang bersama dengannya. Jadi bermakna ini satu insurans. Satu, kita ambil insurans tu, ini kita ambil doa-doa ni sebagai satu insurans. Tapi kenapa kena? Kena itu ketetapan Allah Ta'ala yang mana Allah dah tetapkan. Jadi kita kena redha dengan takdir. Sebab tu kita kata kita beriman dengan takdir. Satu hari, Ustaz baca doa ni, kenapa Ustaz berlanggar? 3-4 tahun lepas saya naik motor. Mungkin Seri Petaling saya naik motor je. Senang nak pergi, tak payah naik kereta. Naik motor satu, sebelum tu kan kat Seri Petaling tu ada satu Shell dan satu Shell, dan BP tu kat luar ni satu Shell ni, belakang kita punya Waters ada satu Shell dan juga Petron, kata stasiun minyak Shell dengan Petron. Jadi ada satu kereta makcik keluar, makcik anti keluar. Jadi saya tengah bawa motor, dia keluar. Saya tengah bawa motor, dia keluar. Dia keluar tak tengok dah. Saya pun paling tempat lain. Saya tengok, Allah, kereta ada depan dah, dia keluar dah. Brom. Saya pun tak ada apa. Saya langgar kereta tadi. Bam! Saya langgar kereta tadi. Saya jatuh. Makcik tu terkejut. Dia kata, okey. Pak Ustaz, okey. Anti Cina tu. Dia kata saya okey. Tapi bila saya bangun tu, alah, tangan aku patah dah. Jadi walaupun kita baca doa tu, tapi hari yang mana kita nak kena, hari tu Allah dah lupakan kita daripada membacanya. Jadi aku redha dengan apa yang Allah tetapkan pada aku. Okey, perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam dan Nabi Musa. Ni perdebatan tentang takdir. Perdebatan tentang takdir, yang mana perdebatan ini berlaku di antara Nabi Musa dengan Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihtajja Adamu wa Musa alaihima assalam inda rabbihima fahajja Adamu Musa qala Musa anta Adamu alladhi khalaqa Allahu biyadihi ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أحبطت الناس بخطيعتك إلى الأرض قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك ألواح فيها بيان لكل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى ب40 عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلوموني ألا أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة قال رسول صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى رواه مسلم. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Adam telah berhujah, telah bermunazarah, telah berdebat. Berhujah, kita panggil berdebat lah sini, dengan Nabi Musa di sisi Tuhan mereka. Sewaktu di sisi Tuhan mereka, dua-dua ni berkumpul untuk berhujah. Di mana? Nanti kita akan cerita. Maka Nabi Adam telah berhujah kepada Nabi Musa. Nabi Adam berkata dalam hujahnya kepada Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Adam, tujuan maka Nabi Adam telah berhujah kepada Nabi Musa. Hujah Nabi Adam kepada Nabi Musa. Maknanya apa hujah Nabi Adam yang Nabi Adam kemukakan hujah tadi? Nabi Musa AS telah berkata, Tuhan ialah Adam. Bila bertemu dua tu, dia kata, Tuhan ke Adam? Nabi Adam, Tuhan ke Adam? Dia tanya begitu. Yang Allah telah mencipta Tuhan dengan tangannya, iaitu dengan kudratnya, dan meniup pada roh Tuhan, dan meniup pada Tuhan roh daripadanya. Roh minhullah. Saya terjemah lafzi saja di sini.
Allah Ta'ala lah tiur roh Tuhan ni dia. Allah Ta'ala cipta dengan tangannya, dengan kudratnya, kata kalau kita terjemah mutakaddimin dan mutaakhirin tadi. Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Tuhan. Ni banyak sekali ni. Apa yang Allah bagi pada Tuhan ni terlalu banyak nikmat ini. Allah cipta Tuhan, dan selepas tu Allah perintahkan malaikat untuk sujud pada Tuhan. Dia telah, dan Allah tetapkan Tuhan di syurganya. Kemudian Tuhan telah menurunkan manusia. Dia telah menetapkan Tuhan di syurga. Tapi cuma masalahnya, Tuhanlah yang menyebabkan kita semua manusia ni terpaksa turun kat dunia. Sepatutnya duduk dalam syurga. Tuhan manusia ke dunia dengan kesilapan Tuhan. Dengan kesilapan yang telah dilakukan oleh Tuhan. Dia terjemah dulu. Kata Nabi Adam, Tuankah Musa? Sebelum jawab tu dia nak tanya dulu, demo ke Musa? Gitulah kalau kita bahasa Kelantan. Tuankah Musa? Siapa tu Nabi Musa tu? Yang mana Allah telah memilih Tuhan dengan risalahnya. Allah jadikan Tuhan sebagai risalah ni, rasulnya lah. Dan kalamullah, kalamnya, yakni Nabi Musa boleh berkata-kata dengan Allah. Dan Allah memberi Tuhan Luh, itu kitab. Kitab yang ditulis di atas papan batu, iaitu Taurat, yang padanya terdapat penjelasan bagi semua perkara. Dan Allah telah mendekatkan Tuhan untuk berbicara dengannya. Berapa lamakah Tuhan mendapati Allah menulis di dalam Taurat sebelum aku dicipta? Berapa lama dalam Taurat tu tulis Adam ni akan makan buah khuldi sebelum dia diciptakan? Nabi Musa berkata 40 tahun. Dalam kitab tu kata 40 tahun. Dalam kitab aku beritahu 40 tahun sebelum Adam diciptakan telah ditulis bahawa pada Adam AS akan makan buah khuldi. Maka Nabi Adam berkata, tidakkah Tuhan mendapati dalam Taurat itu ayat yang mana terdapat di dalam Al-Quran yang mana Allah jelaskannya? Wa asa Adamu rabbahu faghawa, dan dia telah durhaka. Dengan itu telah durhakalah Adam kepada Tuhannya. Dia terjemah lafzi saja sebab perkataan asa tadi. Telah lalu tersilap jalan daripada mencapai hajatnya. So saya dalam terjemahan saya memakai terjemahan Tuan Haji Datuk Mufti Tuan Haji Nur, Datuk Mufti Muhammad Nur. So saya terjemah macam mana dia terjemah. So kita akan bahaskan perkara ini nanti. Nabi Musa AS berkata, ya dalam Taurat ada tulis macam tu. Nabi Adam berkata, adakah Tuhan mencela saya? Tuhan marah kat saya sebab Allah dah tulis untuk saya. Kerana perbuatan saya yang telah ditetapkan 40 tahun sebelum saya dicipta lagi. Allah dah tulis dah untuk melakukannya. Nabi Adam AS bersabda, Adam telah mengatasi Nabi Musa dalam hujahnya. Maksudnya dalam berhujah ni Nabi Adam menang. Okey, selesai. Tengok telah kita kan di sini Nabi Adam sebab kita nak yakin kepada, kita nak bicarakan tentang takdir. Jadi jangan salahkan aku lah. Sebab apa? Jangan salahkan aku sebab Allah dah tetapkan di dalam takdir. Tetapi apa tindakan orang yang bersalah tadi setelah melakukan kesilapan? Walaupun mengatakan dan berkata demikian adalah takdirnya, tetapi kesilapan itu apabila datang ke dunia. Saya buat conclusion dia dulu, baru tu kita akan cerita satu. Bila Nabi Adam berkata begitu, Nabi Musa terdiam, tak terjawab. Dia jawab pada takdir. Jadi macam kita, betul lah Ustaz, kalau kita jawab, kenapa tak datang masjid? Allah dah takdirkan. Mat, kenapa tak datang masjid? Ustaz jangan tanya sebab Allah dah takdirkan saya. So bolehkah kita jawab macam tu? Macam mana Adam AS jawab? Dan dia menyertakan takdir. Begini, takdir itu kita boleh jawab sebab kita nak yakin kepada perkara ini. Tetapi apa tindakan kita di dunia ini? Apa tindakan Nabi Adam AS setelah dia membuat kesilapan tadi? Dan kesilapan tu pun kita tak dipanggil dosa, kita panggil dia kesilapan ijtihadi yang berlaku pada Nabi-Nabi sebagaimana saya telah terangkan dahulu. Okey, jadi tapi datang kat dunia ni, apa Nabi Adam buat dengan satu kesilapan yang kecil itu?
Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam telah sujud taubat selama 40 tahun. Tak mengah-mengah kepala, tak angkat-angkat kepala, 40 tahun sujud taubat saja dengan satu kesilapan yang sedikit. Dengan satu kesilapan, iaitu memakan buah khuldi. Walaupun jawab Allah dah tetap, tapi bila datang ke dunia, kesalahan yang dilakukan mesti bertaubat. Okey, kita pergi seterusnya pada penerangan. Itu kita bagi conclusion dia. Kadang-kadang bagi jawapan dulu, sebab tu baru penerangan kepada jawapan tadi. Okey, kadang-kadang bagi penerangan dahulu, baru dapat jawapan. Dia macam-macam kepelbagaian penerangan diberikan. Kadang-kadang kena faham apa jawapan dia, dan macam mana penerangan sebelum jawab, penerangan ke arah jawapan tadi. Ada kadang-kadang bagi penerangan dulu untuk memahami jawapan. So, dua konsep ni boleh pakai belaka. Ada tempat yang saya bagi jawapan dulu, baru saya bagi penerangan. Ada tempat saya bagi penerangan dulu, baru bagi jawapan. Okey. Sebahagian ulama' berpendapat, bilakah berlakunya perdebatan ini? Bila berlakunya munazarah ini, perdebatan Nabi Musa dengan Nabi Adam ni bila berlaku? Sebahagian mengatakan iaitu berlaku pada hari kiamat. Ulama' mentafsirkan perdebatan ini berlaku pada hari kiamat. Jamhur berpendapat itu sebahagian ulama', tapi jamhur ulama', maknanya kebanyakan ulama' bersepakat mengatakan perdebatan ini berlaku pada zaman sebelum Nabi. Dah berlaku, dah bukan di hari kiamat. Perdebatan ini dah berlaku sebelum kedatangan Nabi SAW. Sebab tu Nabi ceritakan di dalam hadis ini. Kadang-kadang Nabi cerita pada benda yang akan datang, yang tak tahu lagi. Dia panggil ramalan Nabi pada perkara yang akan datang, yang mana kita tak tahu lagi. Jadi ulama' menerangkan bahawa berlakunya semasa Nabi Musa. Bila? Berlaku sebelum Nabi tiba di dunia ini. Bila? Iaitu semasa Nabi Musa hidup dan roh Nabi Adam telah dipertemukan dengan Nabi Musa secara tajalli. Maksudnya Nabi Adam masa tu Nabi Musa hidup, Nabi Adam dah meninggal, tapi roh itu diketemukan secara tajalli. Begitu. Dan berlakulah munazarah perdebatan itu. Ada menyatakan Nabi Musa telah pergi menziarahi kubur Nabi Adam dan disitulah berlakunya perdebatan tersebut. Ada yang menyatakan perdebatan itu berlaku di alam barzah semasa Nabi Musa juga telah meninggal, dan berlaku di alam arwah secara rohani. Natijah daripada perdebatan itu, Nabi Adam telah menguasai Nabi Musa. Maknanya Nabi Adam menang dalam memberi hujah. Okey. Apabila perdebatan itu berlaku, bila berlaku bertemunya mereka berdua, kedua-dua alaihimassalam, Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa, maka mereka bertaruh dululah. Dia kata, kamu siapa? Adakah Tuan Adam? Dia kata, yalah, saya lah Nabi Adam. Takkan tak kenal. Okay. Maka Nabi Musa menceritakan, ciptaan Allah Ta'ala menciptamu dengan tangannya. Maksudnya satu ciptaan yang khusus di sini. Pendapat mutakaddimin, ulama' yang sebelum kurung keempat hijrah. Sebelum keempat hijrah. Maknanya kurung keempat ni, iaitu ulama' pendapat mutakaddimin. Mutakaddimin ialah golongan, sebab kita dah beritahu dari sudut akidah, dua golongan ulama'. Ulama' mutakaddimin, mereka yang terdahulu. Ulama' yang terdahulu, mutakaddimin, dan ulama' mutaakhirin, yang terkemudian. Jadi bermulanya ilmu akidah itu disusun pada tahun ke-200 Hijrah. Disusun kembali dalam bentuk penulisan untuk memahami hakikat tauhid, untuk memahami tauhid, iaitu akidah. Dulu tak disusun, tapi sudah ada. Jadi sebab itu ilmu tauhid ni bukan ilmu sifat 20, ni bukan ilmu baru. Ilmu tak ada zaman Nabi. Nabi tak mengajar sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafathu ta'ala lil hawadis. Itu bid'ah tu, kata sebahagian daripada mereka-mereka yang mendakwa bahawa belajar ilmu tauhid tadi ialah tajalli. Itu apa? Maksudnya tajalli ni,
macam mana Allah Subhanahu Wa Taala telah tajallikan nur dia kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dia secara tajalli. Allah hadirkan mereka berdua tadi. Allah hadirkan. Jadi Allah tajallikan nur dia. Allah hadirkan nur tadi. Allah tajalli ni secara rohani lah, secara rohani. Benda ni berlaku secara rohani. Okey. Dalam bentuk rohani, bukan dalam bentuk jasmani, bukan dalam bentuk jasmani, tetapi berlaku dalam bentuk sudut rohani. Sudut rohani. Nabi kan ada mi'raj rohani dan ada mi'raj jasmani. Jadi berlakunya mi'raj kepada Nabi rohani dan jasmani di malam mi'raj. Kadang-kadang berlakunya mi'raj tadi rohani, secara rohani. Jadi tajalli ni maksudnya lebih kurang begitulah, dalam bentuk rohani. Mereka kedua-duanya dalam bentuk arwah, dalam bentuk roh. Dalam bentuk roh, tidak dalam bentuk jasad. Itulah berlaku yang mana kita pun tak tahu macam mana berlaku. Cuma kita tahu, diberitahu oleh Nabi SAW sahaja, yang mana dalam bentuk secara tajalli. Okey. Kemudian jadi Allah mencipta. Jadi ulama-ulama mutakaddimin. Ulama-ulama mutakaddimin ni ialah ulama-ulama yang terdahulu daripada tahun iaitu 200 tahun selepas hijrah hingga ke tahun ke-400. Ending pada daripada tahun 200 hingga ke tahun 400. Jadi tahun ke-200 hingga ke-400 itu tahun yang tahun yang 2 tahun, maknanya 200 tahun lah. 2 hingga 300, 2 hingga 300, 300 hingga 400. Begitu. Kalau 401 hingga ke 500 dah masuk tahun ke kurun ke-5 hijrah. Jadi sebelum tahun kurun ke-5 hijrah lah, tahun kurun ke-5 itu ulama-ulama mutakaddimin, mutaakhirin hingga ke sekarang. Jadi mutaakhirin jadi menyatakan tangan dan bagaimana kefiatnya hanya diketahui oleh Allah. Dia tak ada kefiat dia macam mana tangan Allah cipta dengan tangan. Kita kata ulama-ulama mutakaddimin ni menterjemahkan dalam bentuk kaedah tafwid. Apa dia? Tafwid. Tafawaw ya dot tafwid. Apa maksud tafwid? Macam mana Allah tulis, dia terjemah macam tu. Tangan. Apa maksudnya? Wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah sahaja yang tahu makna maksudnya. Kita serah ke Allah Ta'ala. Kita tak perlu tahu macam mana maksud dia. Allah kata tangan lah. Macam mana? Itu serah ke Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Cuma yang menjadi silapnya Ibnu Taimiyah, dia kata macam ni. Tangan manusia tak sama dengan tangan Allah, tak sama dengan tangan manusia. Dia telah memujassimkan tangan tadi. Dia kata tangan Allah tak sama dengan tangan manusia. Apa yang ada pada makhluk tak sama apa yang ada pada zatnya. So dia kata tangan manusia berbeza dengan tangan Allah. Jadi dia telah menjisimkan tadi. Ibnu Taimiyah dia telah menjisimkan tadi. Telah menjisimkan tadi. Walaupun tangan itu tak sama dengan tangan manusia. Bila manusia, dia kata mana? Bila manusia, kita bila sebut tangan daripada jari sampai lengan, ini tangan. Jadi dan dia kata zat Allah tu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah dengan sesuatu yang baru. Maka dia kata, Allah kata tangan. So dia maknanya tangan Allah tak sama dengan tangan manusia. Jadi bila kita sebut tangan, dia telah menjisimkan tangan tadi. Dia telah menjisimkan zat Allah itu. Bagi ulama mutakaddimin, dia terjemah sahaja. Dia kata terjemah tangan. Apa maksud dia? Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah sahaja yang tahu apa maksud tujuan dia. Kita serah ke Allah. Sebab tu kita kata tafwid. Ulama mutakaddimin kata tafwid. Kita serah ke Allah. Kita tak boleh kata tangan Allah tu tak sama dengan tangan manusia. Kita tak kata macam tu. Tangan Allah tak sama dengan tangan manusia. Kita kata jadi yang ulama Ibnu Taimiyah tu kata tangan Allah tu dia tak sama dengan tangan manusia. Tapi adalah tangan tapi tak sama. Mukhalafatu tak. Itu telah menjisimkan. Allah tadi dia tidak qabuli jihah.
Kita tak boleh jisimkan dia. Tapi banyak kan tasawur manusia begitulah. Bila tangan tu nampak tangan. Walaupun tak sama, tapi dia kata ada tangan. Sedangkan Allah itu maha suci. Allah itu daripada segala-gala yang menyerupai manusia. Okey. Jadi ulama mutakaddimin menterjemahkan tafwid. Terjemuh saja tangan dalam bentuk lafzi. Tangan lah. Tangan lah. Macam mana? Itu kita serah Allah Ta'ala. Jadi baru ni salah faham kan. Ingat tangan Allah tak sama dengan tangan manusia. Sudah Allah ada tangan jugalah, tapi tak sama. Macam mana bentuk dia tak sama? Tak boleh. Kita kata tangan lah. Tangan, ulama kata mutakaddimin kata tangan tu serah Allah Ta'ala. Kita tak boleh jisimkan dia. Kita tak boleh nak bandingkan dengan manusia. Jadi kalau kita kata tangan Allah tak sama dengan tangan manusia, kita dah jisimkan tu. Kita telah menjisimkan dia. Tangan Allah tak sama dengan tangan manusia. Allah pun ada tangan, tapi tak sama. Tapi kita telah jisimkan lah. Tak boleh. Jadi ulama mutakaddimin kata, tak. Kita serah aja. Kita sebut tangan, macam mana? Kita serah aja. Jadi kita tak jisimkan. Ulama mutakaddimin tak jisimkan. Sebab dia kata serah Allah Ta'ala. Dia bukan kata tangan Allah tu tak sama dengan tangan manusia. Jadi bila sebut tangan tu, jadi menjisimkan dah benda tu. Itu yang jadi mujassamah tu. Dia telah jisimkan. Walaupun kata tak sama, tapi telah menjisimkan. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak jisimkan Allah. Kita tak menjisimkan Allah SWT. Sebab Allah tadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahan Allah SWT dengan sesuatu yang baru. Jadi kita tak jisimkan dia. Itu ulama mutakaddimin. Maka terjemah konsep ini kita panggil dia tafwid. Kita panggil konsep ni tafwid. Okey. Kedua ialah ulama-ulama yang 500 tahun kebelakangan. 500 tahun ke-5 Hijrah sampai ke akhirnya kita panggil ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin menterjemahkan ayat-ayat mutasyabihat ini dengan konsep ta'wil. Ta'ain waw ya lam, ta'wil. Dia konsep dia ta'wil. Konsep dia ta'wil. Tuan-tuan jangan tanya banyak lagi. Tuan-tuan kena faham dulu macam mana nak melihat, macam mana dengar orang cakap melihat wajah Allah. Manusia tidak boleh melihat wajah Allah di dunia ini. Yang boleh melihat wajah Allah ialah di dunia ini Nabi SAW sahaja. Itu pun perbahasan di kalangan ulama. Ini perbahasan di kalangan ulama. Kita telah bagi tahu. So kita faham ini. Kita tuan-tuan faham satu persatu. Tuan-tuan jangan tanya lagi pemahaman yang lain. Jadi tuan tanya benda lain, jadi kita nak terang benda ni, tuan-tuan dengar dengan tawajuh dulu. Ada tempat yang belum kita lagi terang lagi, nanti tuan-tuan akan faham. Jadi jangan tanya dah persoalan sebelum diberi penerangan. Tadi diberi jawapan dulu, baru nak beri penerangan. Ni ada juga dalam bentuk, iaitu tuan-tuan dengar dulu. Lepas tu jangan tuan-tuan tangan tengah-tengah tadi tanya. Dengar dulu, faham dulu konsep ni. Allahu Akbar. Jadi kedua ialah yang dipakai oleh terjemahan ulama-ulama mutaakhirin, iaitu ta'wil. Ta'wil ni maksud dia tafsir lah, ada penjelasan. Ta'wil ni wa'alimna ta'wil, wa'alimna ta'wil, iaitu apa dia? Wa'alimna ta'wil. Ta'wil ni maksudnya ada tafsir, ilmu tentang tafsir, penafsiran dia, ada pentafsiran dia secara detail, secara pentafsiran dia. Jadi begini, satu tafsir kita tafsirkan dia, penafsiran satu tafsir secara terperinci, dengan sad dengan sin. Satu tafsir, ilmu tafsir dengan sin, tafsir secara detail, ada ta'wilnya. Wa alimna ta'wil, ada ta'wilnya, ada pentafsirannya. Calon okey. Jadi ulama menterjemahkannya dengan ta'wil. Apa dia maksud dia? Iaitu menterjemahkan dengan ta'wil, dengan kudratnya. Tangan itu menunjukkan kudratnya. Tangan tadi menunjukkan sifat kudratnya.
sifat berkuasanya Allah. Orang tu, kita pun gunakan masalah-masalah ni, kita guna dalam kehidupan dunia kita. Kita kata, seorang ketua kata kepada anaknya, jangan risau, ayah ni, semua orang kampung ni dalam tangan ayah je. Maksudnya apa dia? Dalam kuasa dia. Semua orang akan tunduk pada kuasa ayah dia. Jangan risau, semua tu dalam tangan ayah. Jadi penggunaan itu digunakan pada masyarakat, digunakan oleh masyarakat untuk memudahkan pemahaman tadilah, untuk memudahkan pemahaman. Lalu okey. Jadi okey, jadi memudahkan penerangan tadi. Jadi kita kata takwil, apa yang maksud takwil? Iaitu kita kata, ulama mutaakhirin kata ialah kita ulama mutaakhirin kuasa. Tangan tu menunjukkan kuasa. Kuasa Allah. Allah jadikan itu dengan kuasanya. Jadi tangan di situ. Jadi ulama selepas kurung keempat menyatakan Allah mencipta Adam AS dengan kudratnya. Tangan itu menunjukkan kudratnya yang khas yang ditiupkan kepada jisim Adam AS. Jisim Adam asalnya daripada tanah. Apabila meniup roh, maka barulah terjadi darah, daging, tulang dan lain dengan kudratnya. Nanti kita akan ceritakan macam mana Allah perintahkan dalam hadis nanti. Nabi akan ceritakan macam mana Allah perintahkan 4 malaikat yang mana untuk pergi ambil seorang-seorang pergi ambil tanah. Dan daripada tanah tu Allah ciptakan jisim Adam, rangka Adam AS dalam bentuk tanah. Mana dia buat tanah, dia buat kepala. Macam kita buat satu boneka. Kita buat satu benda tu dengan tanah. Kita buat rupa manusia tadi, patung tu dengan tanah. Buat aja. Dalam tu tak ada urat saraf. Dalam tu mana ada jantungnya. Takkanlah kita buat tu orang patung tu, kita buat dalam tu ada jantung, ada urat saraf, ada apa, ada jantung, ada limpa. Tak ada. Itu tak ada. Buat tu macam dalam bentuk tanah dan tak ada apa. Bila Allah tiup roh kepada Nabi Adam AS dengan kudratnya, segala organ-organ, segala urat saraf akan terbentuk di dalam jisim Adam AS dengan kudratnya. Jadi semua dalaman tu Allah cipta dengan kudratnya. Allah cipta dengan kudratnya. Jadi mula-mula cipta tu tanah saja, rangka tanah saja. Tapi bila ditiup roh, maka dengan kudrat Allah, maka dengan kudrat Allah, maka terciptalah apa sahaja di dalam badan alaihissalam, di dalam badan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah Ta'ala meniup roh, maka barulah terjadi darah, daging. Semua dah proses dalam tu. Darah, daging, tulang semua tadi. Dan lain-lain tu daripada kudratullah. Dan kudrat Allah, kita tak tahu. Allah saja yang berkuasa. Kita kena beriman dengannya. Kemudian Allah memerintahkan semua malaikat sujud kepada kamu, Adam. Sujud di sini ada menyatakan maknanya menunduk kepala kepada Adam. Maksudnya sujud ni sujud kepala saja. Tak, sujud di sini masyhur ialah seumpama sujud manusia beribadat kepada Allah seperti dalam sujud sajadah. Sujud macam sujud tu. Tetapi sujud di sini bukan sujud kepada ibadat, tapi sujud sebagai ta'zim. Sujud disebabkan ta'zim, perintah. Sujud atas dasar perintah, dipanggil sujud untuk ta'zim. Seumpama kita berdiri untuk memuliakan seorang alim, sebagaimana Sayyidina Osman bangun untuk memuliakan Sayyidina Abu Bakar kerana ilmu itu terbangun atas dasar ta'zim. Bukan bangun tu sebab kita bangun, sebab kita muliakan dia dengan ilmunya. Jadi sujud kepada Nabi Adam sebab Allah perintah, itu satu perintah sujud kerana ilmunya. Oleh itu Nabi bersabda, mafhumnya jika seorang itu dibolehkan untuk sujud kepada manusia, maka pasti seorang isteri diperintahkan untuk sujud pada suaminya. Itu tak boleh. Jadi tak boleh lah. Tak boleh.
itu, tetapi ia tidak dibenarkan. Allah memerintahkan malaikat untuk sujud pada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una. Setelah selesai kejadian Adam, maka sujudlah sekalian malaikat semuanya sekali, serentak sujud, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis saja tak nak sujud, sebab dia kata aku ni jadi daripada api atau jadi daripada tanah. Itu takabur. Dia telah menetapkan Tuhan di dalam syurganya, dan Tuhan dimasukkan dalam syurganya. Mengikut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, syurga dah ada, neraka dah ada. Mengikut Mu'tazilah, syurga belum wujud lagi, syurga tak ada lagi. Pada hari kiamat baru jadi syurga neraka. Itu pendapat Mu'tazilah. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, syurga dah ada. Isteri dengar, isteri dengar, suami pun ada kisah muhimmah, kitab muhimmah. Kitab muhimmah ni ialah apakah tanggungjawab suami dan apakah tanggungjawab isteri. Biasanya suami akan baca hak tanggungjawab isteri pada suami, tapi suami tak baca tanggungjawab suami pada isteri. Kena baca dua-dua. Ada satu kitab muhimmah, kitab peradaban, kitab suami dengan isteri. Apa tanggungjawab isteri? Jadi banyakkannya suami dia baca tuntutan isteri padanya, dan suami tak baca apakah yang dia buat sepatutnya dia buat kepada isterinya. So kena baca dua-dua. Dengar isteri-isteri. Suami pun kena tahulah apa yang ditugaskan oleh Allah padanya, bukan isteri saja. Jadi kalau kita nak suruh isteri kita dengar, kita pun kena tahu apa tugas kita pada dia. Begitu. Kadang-kadang kita lihat satu perkara, saya tak suka orang bercakap macam tu. Dengar isteri-isteri. Suami pun kena tahu apa tugas dia. Jangan menyalah, jangan hanya untuk isteri saja. Suami pun kena tahu apa tugas dia pada isteri. Sebab kita ada tugas masing-masing. Kita ada tugas masing-masing. Jadi cuma saya sebut di situ saja. Jadi jangan nak mengeluarkan perkataan dengar isteri-isteri tu. Tak boleh. Suami pun kena tahu apa tugas dia. Ni saya nak marah. Ni saya tak suka orang cakap macam tu. Dengar isteri-isteri. Tak boleh. Begitu. Jadi kita tak boleh cakap macam tu sebab kita ramai orang. So kita tak boleh cakap macam tu, salah. Sebab kita kena ada dalam satu audience, dan kita tidak boleh bercakap macam tu. Dan percakapan macam tu salah, walaupun betul, tapi dia salah. Ada situasi yang kita tak boleh cakap. Kita kena tahu, kita kena jaga hati orang. Ada sesuatu yang mana kita boleh cakap. Dia tak semua benda boleh cakap. Begitu. Jadi semua dengar dulu. Jadi bila saya sebut satu jumlah muqtaridah, bila saya sebut satu jumlah muqtaridah, jumlah yang agak terkeluar daripada perbincangan, maka jumlah tu dengar saja. Dipanggil, kita dalam konsep dalam pengajian ialah bahasa kita ni dipanggil jumlah muqtaridah. Bila kita sebut tentang satu jumlah, satu sentence ayat yang mungkin terkeluar daripada topik, so topik tu diamlah, dia tak nak cerita pun. Mungkin dia ada jumlah tu, hubungan tu tak ada kesinambungan pun dalam topik yang nak diceritakan di sini. Begitu. Itu salah satu adab dia lah. Jadi bukan dengar isteri-isteri. Suami pun kena tahu apa tugas dia pada isteri-isteri. Jadi Allah Ta'ala kata al-tayyibuna lil-tayyibat. Hak baik tu untuk orang yang baik, untuk orang yang baik saja. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Kalau kita nak isteri yang baik, kita kena jadi baik. Kalau kita nak isteri yang bagus, kita kena jadi isteri suami yang bagus. So, isteri tak akan jadi bagus tanpa kita tak akan dapat yang bagus kecuali kita orang yang bagus. Itu Allah Ta'ala kata dah. At-tayyibuna lit-tayyibat. Orang yang lelaki yang baik itu untuk wanita-wanita yang baik. Jadi kita suruh isteri kita jadi baik, kita pun buat elong pak daga. Kita suruh jadi isteri kita tu, kita suruh jadi isteri kita tu apa dia tu, Rabi'atu Adawiyah, tapi kita buat elong pak daga. Mana bolehnya buat elong pak daga, tak boleh kahwin dengan orang. Jadi kita yang baik ke Allah SWT, kita jadi kita baik, maka kita jadi kita baik, maka Allah akan sediakan kita untuk mereka yang baik. Wanita-wanita yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik. Lelaki-lelaki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Tak boleh lelaki suruh wanita jadi baik,
tapi dia tak baik. Tak boleh. Salah. Khair. Allah Ta'ala memerintahkan kita sujud. Allah Ta'ala perintahkan. Mengikut Mu'tazilah, syurga ni tak wujud lagi. Syurga tak wujud lagi. Kiamat, pada hari kiamat barulah wujud syurga dan neraka. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Baru keluar wak lumpak daga. Cerita kita wayang kulit tu. Jadi Allah perintahkan. Nabi Musa AS menyatakan bahawa Nabi Adam telah melakukan kesilapan. Nabi Adam AS buat salah. Nabi Adam AS telah melakukan kesilapan. Nabi Adam telah melakukan kesilapan. Telah kita bahaskan dulu tentang cerita, tentang apa dia tu, kenabian tadi kan. Kesilapan. Nabi-nabi telah dalam bab beriman dengan Rasul. Telah kita jelaskan sedikit perkara tersebut. Iaitu apa dia? Beriman dengan Rasul. Iaitu kita beriktikad, ahli sunnah wal jamaah beriktikad bahawa nabi-nabi terselamat, terpelihara, iaitu maksum. Ismah ni maksudnya terpelihara daripada perkataan. Ismah itulah keluarnya maksum. Maksum. Ismah ain sad min ha. Ismah. Dia itu perkataan itulah dikata keluarnya perkataan maksum. Maksum. Nabi-nabi ni maksum. Macam mana malaikat la ya'sunallah ma amarah, maksum. Malaikat-malaikat ni maksum. Dia tidak mengingkari perintah Allah yang diperintahkan padanya. Jadi nabi-nabi ni beriktikad, kita ahli sunnah wal jamaah, bahawa nabi-nabi adalah maksum. Apa maksud maksum? Nabi-nabi ni terpelihara daripada dosa. Dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Maksudnya tidak berlaku ke atas nabi itu satu perbuatan dosa, walaupun besar maupun kecil, walaupun besar maupun kecil. Cuma ulama bahaskan adanya berlaku kesilapan. Kita panggil dia khata'. Ada juga berlaku kesilapan, tetapi kesilapan itu tidak dikira dosa. Itu kita panggil dia khata' ijtihadi. Berlakunya kesilapan ijtihad. Dan kesilapan ijtihad ni ada dua. Satu, kesilapan ijtihad pada nabi-nabi, dan kesilapan ijtihad pada ulama-ulama, iaitu fuqaha yang mengeluarkan hukum di dalam berpandukan kepada Al-Quran dan hadis dengan kaedah-kaedah lughatu Arabiyah sahihah. Dengan kaedah-kaedah lughatu Arabiyah sahihah dan maqasid yang telah digariskan oleh ulama di dalam melakukan istinbat tersebut mengenai hukum-hukum. Mungkin adanya kesalahan. Kesalahan itu juga kita panggil dia kesilapan ijtihadi. Cuma nabi-nabi bila berlaku kesilapan ijtihadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi dia akan ditegur oleh Allah Taala melalui wahyu. Cuma fuqaha ini tidak ditegurkan oleh Allah Ta'ala, tak diperbetulkan. Sebab wahyu, pengutusan wahyu sudah berakhir dengan berakhirnya Nabi-Nabi. Okey, dan berakhirnya Rasulullah, maka tidak ada lagi ilmu melalui wahyu akan disampaikan melalui Jibril AS. Jadi, pembetulan kesilapan itu tidak. Cuma Nabi kata, di dalam bab ijtihad ni, ulama-ulama fuqaha akan mendapat satu ganjaran jika dia jika dia khata' di dalam membuat sesuatu hukum. Tapi jika dia sawab, betul, dia akan mendapat dua ganjaran. Khata' pun satu, kalau betul sawab, waw alif ba sawab, akan mendapat dua ganjaran. Tapi akan berlakunya kesilapan ijtihadi kepada nabi-nabi. Kesilapan itu kita panggil dia khata' ijtihadi. Khata' tu kesilapan lah, ijtihad. Kenapa berlakunya ijtihad? Kenapa berlakunya ijtihad, kesilapan ijtihadi? Kerana kelewatan perintah ataupun kelewatan wahyu.
daripada Allah kepada nabi-nabi menyebabkan nabi-nabi memilih pendapatnya. Nabi-nabi berijtihad dengan pendapatnya, dan kadang-kadang ijtihad tadi tersilap daripada sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Allah betulkan. Di sini Allah Ta'ala ceritakan pada nabi-nabi, pada Rasulullah tentang nabi-nabi dahulu. Fasbir li hukmi rabbika fala takum kasahibil hud. Bersabarlah kamu Rabbika, wahai Muhammad, dalam menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasbir li hukmi rabbika fala takum kasahibil hud. Jangan kamu jadi seperti sahabat yang telah ditelan oleh ikan, iaitu cerita Nabi Yunus alaihissalam. Dan cerita ini saya telah ceritakannya pada kuliah-kuliah yang telah lampau. Kenapa boleh berlakunya kesilapan ijtihadi tadi pada bab beriman dengan nabi-nabi. So saya tak nak cerita lagi di sini. Cuma saya telah terangkan perkara ini di dalam hadis pertama, iaitu hadis Jibril tentang bab beriman dengan nabi-nabi. Okey, dan tengoklah di situ, sebab kita tidak nak memanjangkan dalam penerangan tadi. Okey. Dia telah menetapkan Tuhan di dalam syurga. Nabi Musa menyatakan kepada bahawa Nabi Adam telah melakukan kesilapan. Kesilapan di sini yang dinyatakan sebelumnya ialah kesilapan ijtihadi, secara ijtihad. Bagi para nabi, bagi kita, para nabi adalah maksum setelah mereka menjadi nabi, dan sebelum menjadi nabi lagi Allah dah pelihara mereka daripada dosa. Kenyataan Nabi Musa bahawa disebabkan kesilapan itu Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Adam AS dia ada punca jugalah, dia ada punca sebab Tuhan buat silap lah kita semua anak cucu ni kena duduk di dunia, tak boleh duduk kat syurga. Begitu. Kesilapan ini berlaku kerana syaitan telah memutarbelikkan perkataan bahawa Tuhan dilarang daripada dekat, tidak dilarang memakan. Perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam AS, la taqraba hazihi syajar. La taqraba. Kamu berdua Musa, kamu berdua Adam dan isteri kamu, taqraba. Jangan kamu berdua ni la taqraba hazihi syajar, mendekati pokok tadi. Maksud kita, bahasa Al-Quran ni mubalaghah, tak boleh dekat. Jangan mendekati zina. Bukan maksudnya berzina tu boleh. Jangan mendekati pokok. Bukan mendekati pokok. Pokok pun tak boleh dekat. Dekat pun tak boleh. Benda-benda lain tak boleh lagi lah. Dia kata ada terbalik. Dia kata suruh dekat, jangan dekat. Kalau dekat, kamu akan pergi dekat, kamu akan makan. Maksud dekat tadi, jangan sampai makan. Kalau kamu makan, ada rahsia dia di situ. Jadi bila kamu makan, maka kamu akan kekal. Dia putar alam. Banyak putar alam, banyak berbalik, banyak takwil, banyak putar alam. Jadi kesilapan ini berlaku kerana syaitan telah memutarbelikkan perkataan bahawa Tuhan dilarang daripada dekat, tidak dilarang makan. Syaitan inilah kerjanya, memutarbelikkan perkataan. Mereka yang suka memutarbelik perkataan ialah mereka yang melakukan amalan syaitan. Banyak putar belik sungguh. Sinilah, kata tak salah lah. Lepas tu salah jadi salah lah. Banyak putar alam sungguh. Putar alam ni kerja yang memutarbelikkan ialah kerja syaitan. Akhirnya Adam dan Hawa, Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidatuna Hawa alaihissalam telah memakan buah larangan itu. Makanlah habis tercabut. Buah khuldi itu apa? Buah khuldi, buah kekal. Orang kata buah khuldi, makan buah khuldi. Buah khuldi itu apa? Dalam tafsir menyatakan buah khuldi itu gandum. Buah khuldi itu apa dia? Gandum. Buah khuldi ini ialah gandum. Tengok, saya tulis dalam bracket di atas perkataan gandum tu ada 42. Ada nombor 42. Jadi dalam nombor 42 tu, tengok bawah dia hasyiah. Kita tak panggil footnote, kita panggil dia hasyiah.
Hasyiah. Jangan kata footnote, hasyiah. Sila lihat tafsir Ibnu Katsir, tafsir Mafatihul Ghaib Imam Ar-Razi, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Mafatihul Ghaib Imam Razi, dan lain-lain tafsir-tafsir yang muktabar mengatakan, mentafsirkan khuldi tadi gandum, buah gandum. Bukan beras, bukan padi, gandum. Bukan Bali, bukan Bali, gandum. Okey. Apabila mereka memakannya, maka terlucutlah pakaian syurga dan diturunkannya di dunia. Kata Nabi Musa, disebabkan kesalahan itulah kami juga dikeluarkan ke dunia, jika tidak kami ini penghuni syurga. Oh, sebab tuan lah makan sangat buah khuldi. Allah dah larang, dah jangan dekat, makan, habis kita. Jadi Nabi Adam letak kesalahan, Nabi Musa letak kesalahan tu pada Adam. Tu Adam, kau lah makan ni, tuan lah makan buah khuldi ni, semua kita kena keluar daripada syurga. Oh, Nabi Adam naik semangat lah, dia jawab selalu lah, tak Syekh jawab selalu, naik semangat. Jawab Nabi Adam, Tuan kah Musa? Sebelum jawab tu tanya dia, betul kah Musa ni? Dia kata, iyalah Musa, banyak cakap ni. Musa orang yang Allah telah melantiknya sebagai Rasul. Ya, diberikan kitab dan didekatkan kepada Allah. Diberi kitab Al-Wah. Al-Wah ni kitab yang ditulis di atas papan batu. Telah kita jelaskan, semua kitab samawi diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nabi yang menerima kitab itu, Taurat, Zabur dan Injil. Kitab ini diberi secara sekaligus. Maksudnya, komplit yang siap diberi secara sekaligus. Melainkan Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz, daripada zat Allah ke Lauh Mahfuz, dan daripada Lauh Mahfuz ke langit pertama, Baitul Izzah, secara keseluruhannya, dan diturunkan keduanya ke dunia ini dengan cara apa dia? Dengan cara tanzil, dengan cara tanzil, nazzalna, berperingkat-peringkat. Juga telah dibahaskan pertanyaan padri tentang agama, iaitu nazzalna wa inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun. Kami inna nahnu nazzalna zikra. Perkataan zikra tadi telah kita bahaskan bahawa zikra itu tidak boleh menjadi Injil. Zikra itu hanyalah Al-Quran sahaja, kerana nazzalna tadi, kerana perbahasan nazzalna tadi yang diturunkan secara berperingkat-peringkat. Itu kita kena faham. Sebab benda ni dah jelaskan. So, rujuklah pada kuliah-kuliah yang telah lampau. Okey. Jadi, Jadi, Allah Ta'ala kalimah. Jadi, apa? Jadi, didekatkan dengannya. Bagaimana percakapan? Jadi, Nabi Musa dengan diberi kitab. Kitab tu Al-Wah tadi, kitab dia tulis atas papan batu. Al-Wah ni ditulis atas papan batu. Macam kita kat batu bersurat tu lah, tempat hukum-hukum ditulis, tak termasuk. Jadi kitab ni diturunkan pada Nabi Musa, kitab yang diturunkan, dan helayan-helayan dia bukan kertas, helayan-helayan dia batu tu sebagai helayan, tulis atas batu. Sebab Yahudi ni kerah kepala. Begitu. Senang macam tu je lah. Jadi kitab itu didekatkan, dan didekatkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berbicara dengan kamu secara tajalli. Nabi Musa AS nak pergi ambil kitab, so Allah Taala kata, kalau kau nampak tajalli aku ni pada bukit tu, dan kamu tak akan berubah daripada situ, bila Allah pancarkan tajalli dia pada bukit Tur Sina dengan cahaya tadi, maka Nabi Musa AS pengsan. Dan semua pengikut dia yang 70 orang, ada pendapat kata 40 orang, semua mati terus sebab tidak boleh melihat nur tajalli tadi. Nur tajalli Allah, nur tadi pada cahaya, pada tajalli. Sebab Nabi-Nabi kekuatannya adalah berapa? 4,000 lelaki dunia. Telah kita jelaskan juga kenapa Nabi-Nabi mempunyai kekuatan 4,000 lelaki dunia. Sebab tu tak mati. Kekuatan dia hebat. Kerohanian Nabi-Nabi itu seperti jasmaninya seperti 4,000 lelaki dunia. Okey.
Nabi Adam AS jawab. Dan Nabi Musa AS hanya, jadi bagaimana percakapan Allah dengan Nabi Musa? Macam mana percakapan Allah dengan Nabi Musa? Allah saja yang tahu, senang berimam macam tu je lah. Kita jawab mutakaddimin kata Allah saja yang tahu, tak payah takwil macam-macam. Okey. Apa yang dikatakan oleh manusia itu kalam lafzi. Apa yang kita cakap ni ada lafzi, dia ada dalalah lafziyah. Perkataan menunjukkan makna. Perkataan, sebab tu kenapa kita perlu belajar ilmu mantik? Kenapa kita perlu belajar ilmu mantik dan falsafah? Ilmu mantik dan falsafah ni sebab kita nak faham secara akal. Sebab kita ada dua dalil. Satu dalil nakal dan satu dalil akal. Akal ni kita nak faham dalam bentuk dalil akli, secara akal. Maknanya akal kita boleh faham. Jadi sebab itu ulama-ulama telah mengarahkan supaya kita dalam pembelajaran kita, di dalam pembelajaran agama, kita mempelajari kitab-kitab falsafah. Kita belajar kitab-kitab falsafah dan kita belajar mantik dan falsafah. Kita belajar mantik dan falsafah. Kita belajar mantik dan falsafah. Bila kita belajar mantik dan falsafah, kita nak faham secara zahir. Secara zahir ni kita nak faham dia. Macam mana teknik dia. Jadi lafzi ni ada lafaz. Jadi untuk kita faham dia, dia ada dalalah. Dia ada dalalah lafziyah wad'iyah. Dia ada 6 dalalah. Lafziyah dan ghair lafziyah. Ada dalalah petunjuk tanpa lafaz dan petunjuk dengan lafaz. Dalalah lafziyah pula dia ada 3. Dalalah lafziyah wad'iyah, dalalah lafziyah tabi'iyah, dalalah lafziyah aqliyah. Dan yang kita note daripada 6 tadi, satu saja dalalah yang penting, iaitu dalalah lafziyah wad'iyah. Satu lafaz yang telah diwadakkan untuk satu makna. Satu perkataan, satu lafaz yang diwadakkan, ditetapkan untuk satu makna. Kita sebut lafaz dia alif, ya, mim. Huruf dia alif, ya, mim. Ayam. Ataupun lafaz tu zai, ya, dal, zaid. Bila kita sebut alif, ya, mim, ayam, A-Y-A-M, kita sama ada dalam alfabet Arabik ataupun di dalam Romanized, iaitu di dalam huruf-huruf hijaiyah. Maknanya huruf alif bata atau ABC. Okey, kita ambil alif, ya, mim. Alif bata lah hujung huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah. Gabungan huruf hijaiyah ni akan mengeluarkan satu lafaz. Alif, ya, mim, lafaz dia ayam. Ayam ni diwadakkan, diletakkan dalam masyarakat kita Melayu, kita panggil dia binatang yang bertaji. Bertaji, ayam jantan kan ada taji, ada dia punya pedang dia tu, ada dia punya susuh dia tadi, ada taji, orang panggil taji, orang kata panggil susuh, ada taji. So ayam ni binatang yang boleh berkukuh. So semua orang faham wadak dia ialah untuk seekor binatang yang berkaki dua, yang berkepok. Binatang berkaki dua yang berkepok, itu dipanggil wadak. Orang telah letakkan perkataan tu, lafaz tadi menunjukkan makna. Iaitu bila kita sebut alif, ya, mim, ayam, maknanya seekor ayam. Seekor ayam. Bukan alif tu kepala, ya tu badan, mim tu ekor. Tak. Alif tu kepala ayam, ya tu badan ayam, mim tu ialah ekor ayam. Tak, alif, ya, mim tu satu lafaz yang telah diwadakkan untuk satu makna, iaitu maknanya seekor ayam. Yang mana kita tahu dunia kita, okey, kita duduk dalam satu kelompok yang kita telah wazakkan ayam tadi pada satu ekor binatang yang berkaki dua dan berkepok. Okey, kita bina satu masyarakat baru, kita letak dia di satu pulau. So kita kata ayam tu diwadakkan pada seekor binatang yang berkaki 4 dan mengebek. Kambing. Kambing tu kita panggil dia ayam. Jadi orang kampung akan kenal orang situ oleh kerana dia diajar bahawa alif, ya, mim tu ayam, tapi makna dia kambing. Makna dia kambing. Itu wadak. Macam ada anak saudara kita, anak buah saya,
Masa kecil tu duduk kat Kuala Lumpur. Duduk kat Kuala Lumpur tengok anjing, tak pernah tengok lembu. Tengok anjing, anjing besar-besar. Anjing kan besar-besar kat Kuala Lumpur ni, anjing besar-besar. Balik kampung, kat rumah kampung atuk, kampung nenek, dia kata, anjing. Budak kecil tu kata, anjing. Sebab dia tu tengok anjing hari-hari kat Kuala Lumpur. Balik kampung, lembu tu dia kata anjing. Anak lembu tu dia kata anjing. Anjing, anjing, ayah khas anjing, dia kata. Bukan anjing lah, Man. Itu anak lembu. Oh, so anak lembu dia dipanggil anjing. Sebab dia duduk kat Kelantan ni tengok, dia duduk kat KL ni tengok anjing. Tengok kat kampung tu ada anak lembu. So kita mengajar ilmu mantik dan falsafah untuk kita faham. Untuk kita faham. Akal lah. Akal ni nak faham benda-benda nakal nanti. Supaya apa? Supaya kita dapat memahaminya. Sebab tu ilmu mantik dan falsafah diperkenalkan. Ilmu Yunani tadi diperkenalkan di dalam masyarakat. Bukan ilmu Yunani itu ilmu hikmah. Tak, ilmu hikmah tu Quran dan hadis. Yu'ti hikmata man yasha faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Telah kita jelaskan sebelum ini. Macam anak saya macam kecil. Betul lah. Sebab dia duk tengok. Itu kita tak kata tu anjing tu apa tu lembu tu anjing. Anjing tu lembu. Tak. Semua dia tengok tu dia kata macam tu. Okey. Jadi tengok Jadi perkataan tadi. Jadi berada dalam benuk fikiran. Jadi kalam lafzi. Lafzi ni perkataan yang kita ucapkan. Jadi benda yang kita ucapkan, dia dah ada huruf dah. Huruf hijaiyah dah. Dia ada huruf hijaiyah. Dia ada huruf hijaiyah. Perkataan lafzi tadi. Jadi nanti kita akan bagi tahu kalam lafzi dan kalam nafsi. Di sini tuan-tuan kena faham dulu perbahasan kalam lafzi dan kalam nafsi. Sebab Mu'tazilah tidak menerima kalam nafsi. Dia hanya menerima kalam lafzi. Sebab tu perbahasan Al-Quran, adakah Al-Quran itu makhluk atau tidak? Sebab atas dasar kalam lafzi. So saya nak berhenti di situ dulu. So panjang sikit perbahasan dia. Takdir ni baru mula-mula. So saya nak berhenti di situ dulu. Di dalam kalam lafzi. InsyaAllah kita sambung pada hari Isnin. Kalam lafzi. Kita sambung pada hari Isnin tentang kalam lafzi. So kita sebut sikit tentang kalam lafzi dan kalam nafsi. So baru kita boleh faham perbahasan dengan Nabi, perbahasan di antara dengan Imam Ahmad rahmatullah alaih dengan ulama-ulama mereka-mereka yang berfahaman beraliran Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Quran makhluk. Kita ahli sunnah wal jamaah kata Quran bukan makhluk. Perbezaannya lafzi dan nafsi. Kita ada dua-dua. Satu lafzi pun ada, nafsi pun ada. Mu'tazilah dia tidak boleh menerima kalam nafsi. Dia hanya ada lafzi. Sebab itu dia kata Quran makhluk. Topik berat Dia topik takdir ni memang berat. So tuan-tuan membuka minda. Saya nak cakap dengan santai-santai. InsyaAllah kita jumpa hari Isnin. Esok insyaAllah kita jumpa pada di daurah. Sebenarnya daurah tu telah tutup. Tadi ada mereka-mereka yang terlewat. Cuba hubungi. Cuba satu hari ni boleh lagi hubungi admin 017-603-4897. Jadi ada lagi mereka-mereka kadang-kadang tertinggal. Kita ni tak cakna. Bila tak cakna, kita buat keputusan terakhir. Bila buat keputusan terakhir, dia jadi ad hoc. Bila ad hoc, kerja tu tak sempurna kerana tak cakna tadi. Jadi insyaAllah, kita berjumpa esok pada kuliah kita. InsyaAllah 6 jam esok dan lusa. Pagi 1 jam setengah, malam 1 jam setengah. Dan pagi Ahad 1 jam setengah. Dan malam Ahad 1 jam setengah. 6 jam insyaAllah kita berjumpa di tempat ilmu. Bertempat ilmu. Jazakallah. Semua tu bukan jazakallah. Jazakumullah. Jazakallah. Jazakallah. Tapi untuk respected, orang yang kita respect, kita walaupun dia seorang, kita boleh kata jazakumullah. Untuk lelaki kita kata jazakallah.
untuk wanita kita kata jazakillah. Tapi untuk orang ramai kita kata jazakumullah. Tapi perkataan jazakumullah ni plural untuk orang ramai, tapi kita boleh guna untuk bahasa respect, untuk expected, untuk kita respect seseorang, kita kata jazakumullah. Dengan perkataan plural, dengan perkataan jamak jazakumullah, jazakallah. Jim, zai, alif, kaf. Jaza tu fi'il, ka tu maf'ul bihi, iaitu dhamir mansub muttasil. Dhamir mansub muttasil. Oh, dhamir mansub muttasil pula apa? Jazakumullah. Okey, untuk respect lah. Tuan-tuan nak panggil saya jazakallah pun tak kisah. Tapi saya nak beritahu, bila kita nak respect seorang, kita kata jazakumullah. Pada wanita jazakillah. Tapi untuk kita wanita juga bahasa jazakumullah patutnya jazakunnallah, jazakunnallah untuk wanita ramai. Tapi kita guna juga perkataan untuk respect, walaupun dia seorang wanita, boleh kita kata jazakumullah, jazakumullah. Begitu. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. InsyaAllah kita bertemu di daurah. Saya harap insyaAllah di daurah kita akan habiskan Kitabul Ilmu dalam masa 6 jam tu, insyaAllah. Dan untuk daurah yang seterusnya 27 dan 28 Mei nanti, kita akan mulakan dengan Kitabut Taharah jilid kedua. Jilid pertama ni kita santai dengan umum, insyaAllah. Boleh Wallahu alam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ahyi lana min amrina rashada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.